على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang himpunkan kita pada pagi ini. Syukur pada Allah Ta'ala, suasana nampaknya sudah kembali tenang. Macam mana pun ada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau kita diuji bagaimana sekalipun, pasti ada redanya serta rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam saya on the way nak pergi ke Meru, tengok banyak di tepi-tepi jalan sampah-sampah berlonggok, ada kayu pecah, ada tilam terbalik, ada berbagai-bagai lah bekas pada banjir. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara akhir zaman. Nabi mengatakan kita akan jadi seperti juadah yang lazat, akan dikeroyok oleh orang-orang kufar ini. Bukan satu tau, mereka dengan beberapa grup datang, dan bukan satu orang bawa tim nak terkam kita. Pada sahabat tanya pada Rasulullah, adakah bilangan kita sedikit pada kita ketika itu? Nabi mengatakan bahkan banyak, tetapi tak ubah seperti buih bah. Banyak. Sekarang kita umat Islam ramai tak ramai? Ramai, sangat ramai banding pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti buih bah itulah, bukan buih laut, yang bukan buih sabun. Buih bah tu yang dibawa oleh bah, hanyut bersama dengan bah. Apabila bah hanyut, bawakan barang-barang hanyut, apa ada bersama bah di bawah, itulah yang kita lihat sampah-sampah tu. Katil pecah, pintu terkopak, atap terlambung, kereta hanyut, bangkai haiwan, macam-macam ada. Kau nak semua ada, tapi boleh pakai tak? Pintu pun ada, tingkap pun ada, pinggan mangkuk pun ada, tapi semua boleh pakai? Semua tak boleh pakai, semua tak guna belaka, semua rosak belaka, semua hanyut belaka, semua kena pukul belaka, semua hanyut belaka. Begitulah keadaan masyarakat pada akhir zaman. Semua ada, fulan ada, orang jawatan sekian ada, orang pegang kemahiran sekian ada, orang ada kebolehan sekian ada, semua ada, tapi semuanya hanyut belaka. Semuanya hanyut belaka, semuanya rosak belaka, semuanya tak boleh digunakan belaka. Semuanya tak boleh digunakan belaka. Manakah tidak, maka fitnah pun datang melanda kita. Begitulah tuan-tuan sekalian, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hadir majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita harap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita walaupun dalam tenang, walau macam mana sekalipun, kita kena bersedia senantiasa terhadap apa ujian Allah Ta'ala. Bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kita akan menghadapi ujian dan fitnah seperti gelapnya malam, bertambah gelap lagi. Jadi setiap kali kita dapat kepayahan, setiap kali lepas kepayahan kita ada kemudahan, lepas kepayahan kita ada ketenangan, kita kena tunggu apa berikutnya. Nanti akan berlaku perkara-perkara yang dahulu kita tak pernah nampak berlaku. Dahulu yang tak pernah begitu besar akan berlaku. Dan dahulu kalau ada satu perkara yang begitu menggemparkan kita, akan berlaku perkara yang lebih menggemparkan lagi. Apabila ada satu perkara yang buat kita ngeri dan takut, ada lagi. Dan berbagai-bagai jurusan, berbagai-bagai bidang, berbagai-bagai caranya, bukan hanya berbagai-bagai, setiap kali datangnya lebih hebat lagi, setiap kali datangnya lebih dahsyat lagi, setiap kali datangnya lebih memporak-perandakan lagi, setiap kali datangnya adalah dengan ujian yang lebih besar lagi daripada Allah Ta'ala. Penyakit, dulu tak ada penyakit macam ini kan, kali datang melanda menyeluruh pulanya. Kemudian sakitnya tu lebih dahsyat lagi. Kemudian ada reda sikit, kemudian ada wave kedua, lebih banyak lagi yang sakit, lebih ramai lagi, dan sakitnya lebih keras lagi. Tak pernah kita tengok banjir begini, ada pulanya sekarang. Dulu adalah juga banjir-banjir, tapi tak seperti di tempat ini, tak seperti suasana begini. Dan begitulah tuan-tuan sekalian, begitulah juga kemaksiatannya, begitulah juga kelalaiannya, begitulah juga temah dunianya, begitu juga bagai-bagai semuanya akan berlaku lebih parah lagi. Maka sekarang ini kita kena jaga senantiasa, berpaut senantiasa. Kalau tak kena bah, tak nak kena bah, berpaut dengan betul-betul, berpaut dengan tali agama, berpaut dengan agama Allah Ta'ala, berpaut dengan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan lekas-lekas naik kapal. Jadi kalau akan berlaku bah sekalipun, Allah, bertubi-tubi, bukan setakat bah air saja ya, akan dilanda dengan penyakit, dia akan dilanda dengan huru-hara, akan dilanda dengan bencana alam, akan dilanda dengan berbagai-bagai perkaranya. Tetapi Maha Suci Allah Ta'ala, rahmatnya masih tetap ada. Kita kena pandai cari, kita kena pandai menyusuri segala apa yang masih Allah Ta'ala berikan sebagai keselamatan, kita cari.
Tak kita dengar nanti akhir zaman masih tetap juga ada orang beriman sampai akhir zaman. Masih ada golongan-golongan yang tak sesat sampai akhir zaman. Masih ada golongan-golongan yang terpelihara sampai akhir zaman. Amat pelihara nyawanya tu semua orang pun akan mati. Amat pelihara harta bendanya pun semua akan musnah juga. Yang pentinglah pelihara imannya. Itu yang nombor satu. Kalau dalam akhir zaman ini kita lihat nanti harta hilang, kesihatan hilang, nyawa hilang, itu dan hilang. Yang kita nak jaga tak boleh tidak, aku tak boleh tidak, aku mesti hold on, aku kena betul-betul pegang, jangan sampai rosak, jangan sampai baik kena baik kena pandemik, baik kena apa, tak boleh rosak ialah apa? Iman aku. Kalau setakat rumah aku rosak, dah tulisan Allah Ta'ala. Setakat nyawa aku hilang, pun dah ditulis oleh Allah Ta'ala. Tapi yang tak boleh tidak, yang aku kena jaga, I can't afford to lose. Hatta banjir, pun nak bikin apa, rumah sudah hanyut. Hatta kalau sakit, nak bikin apa, dulu boleh jalan, sekarang tak boleh jalan. Kaki pun kena potong setengah orang, begitu kan. Berbagai-bagai yang aku tak boleh, tak sanggup untuk kehilangan ialah iman. Maka sekarang sudah waktunya kita lihat satu persatu dah mula dihakis oleh Allah Ta'ala. Satu persatu dah mula diambil balik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu persatu dah mula dihanyutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang kita kena save sekarang, nombor satu kena save tak boleh tidak ialah iman kita. Iman kita pada Allah Ta'ala. Jaga baik, jaga baik. Kalaulah kita nak savekan apa rumah kita daripada banjir, kalau kita nak savekan diri kita daripada kuman, kita pakai pelitup lah. Kita nak save rumah kita daripada banjir, kita bikin rumah tinggi lah. Kita bikin apa, tiang yang kukuh-kukuh lah. Kalau kita nakkan iman kita juga begitu, dilanda oleh maksiat, iman kita dilanda oleh dunia, iman kita dilanda oleh hiburan, iman kita diserang, diledak dengan berbagai-bagai, maka kita kena kukuhkan juga, kena elakkan, kena ada strong protection, kena ada strong benteng yang kukuh untuk mempertahankan iman kita. Kena put ourselves jauh daripada apa-apa yang membahayakan iman kita. Nombor satu, maksiat, perkara-perkara dunia, perkara-perkara hiburan, tak boleh tidak, kena sangat-sangat jauhkan. Ini semua tu adalah, jangan kita ingatkan hiburan tu menenangkan kita ya. Jangan kita ingat perkara dunia tu dapat berdunia balik semula, kita pun seronok dan happy dapat kemewahan balik semula. Ini semua tu dunia dan hiburan dan juga segala kemaksiatan, khususnya ibarat kalau rumah tu kukuh macam mana sekalipun, kalau bahnya landa, berserta kita pergi Gunung Jerai kemarin tengok bahnya, apa bekas bahnya yang hanyut bersama dengan air. Kalau di sini yang hanyut bersama dengan air, setakat kita kata tadi apa, bumbung terkopak, pintu pecah. Yang hanyut bersama dengan air di Gunung Jerai itu ialah pokok-pokok kayu balak besar. Rumah pun disondolnya roboh. Apabila bah melanda yang nak disondolnya iman kita, disondol dengan apa yang datang bersama dengan bah musibah itu, ialah maksiat-maksiat. Segala maksiat-maksiat itu merupakan kayu-kayu balak yang datang bersama dengan bah. Akan sondol iman kita, kuat macam mana pun boleh jatuh. Maka kalau tak nak kena sondol, jauhkan daripada maksiat. Jauhkan daripada maksiat, tak kena sondol. Selamatkan, nombor satu, tak boleh tidak, dengan iman kita kena jaga, tuan-tuan sekalian. Damping orang-orang alim, damping orang salih. Jangan bercampur gaul dengan orang-orang yang tidak-tidak, bukan-bukan semua tu. Kita boleh nasihatkan orang, kita nasihatkan orang. Kita boleh pesankan orang, kita pesankan orang. Kita tak boleh pesankan orang, sudah tiba masanya nafsi-nafsi. Kenapa, macam mana kita nak nasihatkan orang? Orang kita nasihatkan pandang kita yang salah. Dia pandang dia yang betul, dia yang selamat. Bahkan cakap kita tu pada dia tak ada poinnya cakap ni. Ini cakap apa tak ada lain, ikut emosi sahaja. Menghambat kejayaan, menghambat ke peningkatan. Allah. Baiklah, mudah-mudahan kita doakan dia selamat juga. Kita doakan dia selamat juga. Kita selamatkan diri kita dan siapa-siapa yang nak selamatkan. Cari pelampung-pelampung. Cari orang pendayung-pendayung. Cari. Ingatnya Luqman Al-Hakim pesan kepada anaknya, bilang kehidupan itu baru kehidupan biasa atau zaman dia. Kehidupan sekarang ni, kehidupannya, dia bilang kehidupan adalah seperti lautan. Kehidupan adalah seperti lautan. Lautan zaman dia tu masih tenang. Lautan zaman kita gelora berserta dengan apa badainya, berserta dengan ributnya, berserta dengan ombak. Lautan zaman dia adalah seperti lautan biasa saja. Lautan zaman kita plus tsunami-nya, plus badainya. Dari bawah ada tsunami-nya, dari atas ada badainya, lautan.
Luqman Al-Hakim pesan kepada anaknya, kehidupan adalah seperti lautan. Maka tak boleh tidak kena lalui lautan kehidupan ini. Tak boleh tidak kau kena lalui dengan apa? Kapal. Kapal takwa. Kapal, dengan kapal takwa, selamatlah kau melalui lautan kehidupan ini. Kapal takwa. Dan bawalah bekalan keimanan beserta dengan layarnya tawakal. Maka layarnya akan meluncurlah kapalmu itu dalam lautan kehidupan dengan ketakwaan. Dengan takwa terbinting kita daripada air yang beracun itu. Kalau lautan biasa saja tak apa tuan-tuan sekalian. Lautannya lautan asid. Lautannya kesakat ombak biasa tak apa. Dahlah lautannya lautan asid. Dia punya haiwan dalamnya itu bukan setakat jerung saja, dinosaur pun kalah. Dah lautannya asid. Bayangkan lautan begitu. Dan kemudian pulanya bukan setakat ombak biasa, tsunami di bawahnya itu. Dan juga bukan setakat angin-angin biasa saja dengan badai dengan ributnya. Tak boleh tidak, kapalnya kena kapal takwa. Kapal takwa, dan takwanya kena strong, kapalnya kena kena kuat, takwanya kena kukuh, takwanya kena betul-betul. Takwanya tak boleh bocor-bocor. Takwanya tak boleh tipis. Takwanya tak boleh kemik-kemik. Takwanya kena berlayer-layer takwanya. Takwanya kena senantiasa tengok ada protectionnya. Takwanya kena dipelihara, kena maintain itu takwa. Kapal takwa. Bekalannya iman. Dengan iman kita bekal nak menuju Allah Ta'ala. Dengan iman kita selamat. Dan diluncur dengan apa? Tawakal Allah. Itu pun dia bilang apa? Dia bilang itu pun belum tentu selamat. Dah ada kapal takwa, bekal iman, luncur dengan layar tawakal, belum tentu selamat. Berapa ramai juga yang jatuh. Apatah lagi yang kapalnya tak ada takwa. Apatah lagi yang kalau kapalnya takwa tapi bocor. Apalagi kapal takwanya tapi kapalnya tipis sekali. Allah. Apalagi kalau layar tawakalnya koyak rabak. Allah. Apalagi bekalan imannya kering. Apalagi bekal imannya hanya sebutir dua saja. Agak boleh selamatkah? Yang sudah kuat dan kukuh pun belum tentu selamat, dikatakan. Ini kan pula yang tak ada bekalan. Begitu tuan-tuan sekalian. Kita mohon rahmat Allah Ta'ala, mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi kita dengar kawan kita sebutkan ya, firman Allah Ta'ala, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Nampak zahir segala kerosakan atas muka bumi dan di lautan hasil daripada tangan manusia. Tangan manusia, sebahagian untuk kami rasakan sebahagian daripada apa yang telah mereka lakukan. Sebahagian saja ya. Semoga mereka kembali. Jadi yang kita nampak ini semua tu adalah sebahagian aja tu. Masih Allah Ta'ala rasakan sebahagian. Kalau ikut apa yang dah kita lakukan, kerosakan kita lakukan, maka yang Allah Ta'ala akan rasakan sebetulnya kalau yang setimpal dan sepatutnya yang kita rasakan ini kiranya baru 10 minit tu. Kalau setimpal lah dengan apa yang telah kita lakukan, kerosakan yang kita lakukan, kemungkaran yang telah kita lakukan, maka apa yang ada ni, bah ni tak cukup rumah 2 tingkat, rumah 10 tingkat pun tenggelam, belum cukup lagi untuk kiranya memadai dosa kita yang banyak. Kalau gempa, bukan hanya gempa, sampai hancur, bukan hanya sekat rumah roboh, rumah hancur jadi debu semua pun belum cukup lagi. Masih dengan rahmat Allah Ta'ala, kita dah buat macam-macam, kita dah buat macam-macam kemungkaran, kita dah buat berbagai dosa. Allah rasakan, tapi dengan rahmatnya dia rasakan sebahagian saja. Dia rasakan sebahagian saja. Kalau dia rasakan full, agaknya macam mana tuan-tuan sekalian? Allah, baru sebahagian kita dah tak tahan, baru sebahagian kita dah porak-peranda, baru sebahagian kita dah merana, baru sebahagian. Tapi jangan sampai tak ada la'allahum yarji'un, jangan sampai tidak ada kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah rasakan dan sebahagian, bermakna lagi banyak tak dalam simpanan Allah Ta'ala? Banyak lagi dalam simpanan Allah Ta'ala. Di reserve Allah Ta'ala lebih hebat lagi tak? Lebih hebat lagi. Jangan kau rasa sudah lega sangat, jangan kau tak kembali, masih ada boleh selamatnya kembali. Lantaran perbuatan tangan manusia itu kita boleh faham dengan berbagai fahaman, sama ada directly ataupun indirectly. Kita tengok yang indirectly. Indirectly dia tak rosakkan apa-apa, dia tak campak apa-apa, dia tak tebang apa-apa, dia tak ada, dunia ni physically dia tak kacau.
Tapi dia buat apa? Dia buat kerosakan apa? Dia buat kerosakan sebagai berbagai-bagai maksiat. Dunia ni tak kacau, gunung dia tak kacau, pokok dia tak kacau, lembah-lembah dia tak kacau, sungai dia tak kacau. Tapi dia buat satu kacau. Di umat dahulu lah, umat-umat dahulu semua, iaitu apa dia kacau, dia buat maksiat dan dosa. Lantaran dia buat itu, perbuatan mereka juga tak, usaha mereka juga tak, usahanya juga. Dengan itu pun boleh menjejaskan bumi ini. Dengan itu boleh menjejaskan bumi ini, dengan buat dosa dan maksiat. Tapi siapa bilang saya kacau alam semesta? Saya tak kacau, nature semua saya tak kacau. Tapi kau buat maksiat. Dengan maksiat itu membuat Allah Ta'ala tak turunkan rahmat. Dengan maksiat itu membuat Allah Ta'ala murka dan turunkan bala. Maka rosaklah bumi dan lautan. Satu, memang tidak ada benda fizikal kerosakan yang dilakukan. Yang kedua, lantaran tangan manusia, kadang-kadang manusia bukan pasal niat nak merosakkan, tapi dia sudah overdoing dan misuse. Seperti apa? Dia ingat nak membangunkan, maka ditembang dah segala pokok. Dia kan nak benda buruk ke? Untuk kebaikan lah kan. Dia ingatkan untuk nak buat production banyak, maka dia tangkap ikan dah sebanyak-banyaknya. Dia ingat nak bersihkan daripada segala pencemaran, daripada segala sampah, maka dia tuang ke dalam laut. Semuanya itu semua dengan perbuatan mereka juga. Mereka tebang pokok, mereka cemarkan sungai, mereka pun semua begitu. Tapi dengan good intention pun rosak juga. Pun rosak juga dunia. Dan yang ketiga, memang Allah Ta'ala izin je. Ini yang kita kena jaga. Yang ketiga, memang Allah Ta'ala izin hamba-hambanya boleh manipulate alam ni. Allah Ta'ala takbir, tapi Allah Ta'ala izinkan kita. Allah Ta'ala izin kita orang ratakan gunung, dan Allah Ta'ala izin orang buat racun. Allah Ta'ala izin orang buat macam-macam. Ya tidak? Termasuklah Allah boleh izin tau orang boleh kacau weather. Allah izin orang boleh kacau gunung. Allah izin. Untuk apa? Yang tadi kita bilang kerosakan yang dilakukan dari sudut maksiat. Yang pertama, tapi fizikal dia tak kacau alam semesta. Yang kedua, dia kacau alam semesta tetapi dengan niat konon-konon kebaikan, tapi dia sudah misuse. Yang ketiga, memang dia sengaja gunakan alam semestanya ini untuk kacau kawan. Umpamanya lah, saudara rumah saya ada gunung, ada bukit. Saya ada satu alat yang saya boleh buat bukit itu runtuh dan jatuh timpa rumah dia. Rumah saya, sebelah rumah saya ada jiran saya tak suka, ada pokok besar-besar. Saya racun pokok itu biar pokok itu tumbang tempat rumah dia. Boleh tak? Itu setakat pokok saja. Dan orang Allah Ta'ala izin orang boleh buat lagi besar lagi. Hatta hujan pun Allah izin manusia boleh kontrol. Hujan pun Allah boleh izin dan kontrol. Dikumpulkan awan-awan, dilepaskan kat tempat satu, habis banjir. Dikumpul awan-awan semua di tempat sini semua, di tempat sana jadi kemarau lain pulanya. Itu pun diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebab itu kita tengok ya, nanti akhir zaman ya, Dajjal ya. Dajjal diizin oleh Allah Ta'ala. Dia boleh turunkan hujan tau. Dia boleh tahan hujan tempat sana tu semua. Dia maha suci Allah Ta'ala. Sebab itu kau takkan kenal segala tipu-tipu daya ini kecuali kau kenal Allah. Kau kenal Allah, kau kenal kehebatan Allah, kau kenal wali-wali Allah yang Allah Ta'ala berikan mereka keistimewaan. Kalau dah setengah orang Allah Ta'ala berikan keistimewaan untuk kebaikan lantaran doa dia, lantaran amalan dia, orang boleh dapat berkat. Setengah makhluk Allah Ta'ala tu maha adil. Dunia tempat ujian. Setengah makhluk Allah izin lantaran dia boleh jadi macam-macam porak-peranda. Allah izin mereka boleh kontrol weather. Anak ayam aja dia boleh kontrol. Tak diramkan aja, dengan lampu aja boleh menetas. Macam-macam aja mereka boleh kontrol. Segala-galanya mereka boleh kontrol. Daripada kecil mereka kontrol yang besar. Allah izin. Sebab zaman dah akhir, maka Allah Ta'ala puaskan mereka. Puaskan mereka semua tu. Itu kerosakan yang mereka lakukan. Aidinas, bima kasabat aidinas. Intentionally buat kerosakan untuk menganiayakan sesama insan. Up to that extent. Maka caranya macam mana? Kalau tak nak yang pertama tadi, jangan buat maksiat. Kalau tak nak yang kedua, ialah apa? Qanaah. Apa yang ada sudah cukup. Jangan terlampau termahak sangat, tembang sana tembang sini. Kalau yang ketiga tu macam mana? Ada tak ada, mesti dilindungi dengan Allah Ta'ala juga. Kita tak tahu musuh orang jahat. Orang jahat kau nak bikin baik, ada bilang sama kita tak? Ana mau bikin nanti punya negeri banjir lah. Ana minta izin nak buat nanti kemarau. Ada?
Kalau dia cakap kasih tahu kita boleh lah juga action, boleh juga take action, boleh apa. Dia nak bikin tak ada bikin apa pun, tak tahu jadi gempa begitu. Wallah alam, saya ni tak pandai, tapi katanya sekarang orang ada teknologi boleh buat itu tau. Boleh hasilkan gempa, boleh hasilkan apa semua ya, dan boleh kontrol ya. Jangan jakun sangatlah. Handphone kita saja yang sekeping saja, sekarang juga kita hantar. Send. Orang Britain boleh dapat, orang Amerika boleh dapat, orang Afrika pun boleh dapat. Subhanallah, setiap penjuru dunia dia boleh sampai dengan satu tekan send saja. Begitu luas coveragenya. Kalau this wide coverage boleh gunakan untuk manfaat, this wide coverage dia boleh gunakan juga untuk segala muslihat. Dan Allah Ta'ala izinkan wide coverage ya. Subhanallah. Maka tak boleh untuk yang ketiga tu, tak ada cara lain kecuali berlindung dengan Allah Ta'ala. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamatlah kita, kalau terkena apa sekalipun, selamatlah juga. Ingat, apa yang Allah Ta'ala rasakan kita hanya masih sebahagian daripada apa yang selayaknya kita dapat. Apa yang setimpalnya kita dapat masih belum diberi oleh Allah Ta'ala. Baru sebahagiannya saja, dan kita sudah tak tertahan. Dan memang kami tak tahan ya Allah, memang kami tak tertanggung ya Allah, memang kami tak sanggup ya Allah. Apatah lagi kalau Engkau lepaskan segala tindakan terhadap kami ya Allah. Maka kami mohon pengampunan-Mu ya Allah, kami mohon keridaan-Mu ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kami minta ampun atas segala kesalahan keteranjuran kami atas muka bumi ini ya Allah, supaya jangan Kau turunkan bala atas kami ya Allah. Kami mohon atas segala keteranjuran kami, atas sifat tamak kami atas muka bumi ini ya Allah, sehingga kami membuat berbagai-bagai perkara sehingga rosak muka bumi ini ya Allah. Dan terhadap orang-orang jahat yang menggunakan ciptaan-Mu ya Allah, bumi dan juga lautan, untuk berlaku tindak yang zalim, kami tidak ada daya kecuali berlindung hanya dengan-Mu saja ya Allah. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah, supaya Kau gagalkan segala rencana orang-orang yang jahat ya Allah, supaya segala rencana jahat mereka itu berpaling kepada diri mereka sendiri ya Allah. Dan kami bernaung dengan bawah rahmat-Mu ya Allah, kami bernaung di bawah payung rahmat-Mu, bawah keridaan-Mu ya Allah, bawah keampunan-Mu ya Allah. Pelihara kami senantiasa ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. إن الحمد